banyak sekolah yang meningkat sebab dia boleh tackle PDPR. Kalau tengok contoh dia convent Maria. Apa convent ada 2 kan? Teacher baru masuk sini. So dekat Ipoh ni tak kenal lagi sekolah-sekolah. Convent apa? Convent ada 2 kan? Ke 1 je? Alamak, senyap je. Dengar tak teacher cakap ni? Girls, okay tak ni? Dengar tak? Alamak, takutnya senyap je. Azia, Soli, Alia, dengar tak? Boleh dengar tak? Auni, okay dengar. Oh, you all punya ni ke? Tak okay ke? You all punya... Okay, dengar. Alhamdulillah. Okay, so itulah yang saya nak beritahu sebab banyak sekolah, tak banyak tapi ada yang boleh meningkat walaupun PDPR. Sebab apa? Sebab dia boleh biasakan dengan PDPR tu. Hopefully kita dalam waktu yang dekat ni kita akan biasa dengan PDPR. Dan untuk 5 AV, naik sekolah ni kita akan masuk, nak tak nak kita akan masuk chapter redox, yang mana redox ni a bit tough lah. Sebab banyak, tapi insyaAllah teacher akan guide slow. Okay. Yang kalau 5 AZ ada masalah, katalah contoh nak teacher guide awak, boleh juga. Okay, jap. Sorry teacher, I just finish my other class. Kejap ya. So I lagging here. It's okay, boleh. Hakana ni nama betul Hakana ke? 5 AZ teacher. Harchana cikgu. Ya? Harchana. Harchana. Okay. Okay, welcome Harchana. Okay, so kita dah download kan kita punya handout hari ni, ataupun kalau awak dah ada buku boleh tengok dekat soalan objektif. Sekejap Astaghfirullahaladzim. So boleh nampak tak teacher punya slide teacher? Kenapa? Nampak. Nampak boleh kan? So teacher, kenapa teacher tak dengar suara awak? Test suara awak. Cuba cakap sikit. Seorang cuba respon sekejap. Nampak tak? Nampak. Nampak Okay, okay, baru dengar teacher punya ni volume. Okay, so kita tengok number 1. Ahmad fill 4 different types of gases into 4 balloons as shown in diagram 1. Okay, ada 4 balon yang mana diisikan oleh gas yang berbeza oleh Ahmad. So, dia punya soalan dia, which balloon becomes the smallest first? Yang mana menjadi paling kecil selepas 1 hari? Kita tahu balon ni mula-mula dia memang cantik, kembang, tapi bila 2-3 hari ataupun lama-lama dia akan mengecil. Sebab apa mengecil? Sebab zarah-zarah gas yang ada dekat dalam balon tu akan terkeluar melalui liang-liang pori kecil balon tu. Okey, dalam bahasa mudah dia. Dalam balon tu ada zarah-zarah gas. Kalau awak tiup pakai mulut tu, itu adalah kita boleh kata campuran udara. Tapi kadang-kadang yang special punya, kalau yang dia pump pakai mesin tu, bergantung apa gas kat dalam mesin tu. Biasanya gas helium, ada juga orang pakai gas hidrogen, ada juga orang letak gas oksigen. Macam sekarang ni 4 balon ni dia letakkan 4
4 different types of gases. Okay, kalau kita tengok ni ada CO2, C4H10, O2 and 2. Later on, this balloon dia ada pores dia tahu. Setiap balon ni dia punya dekat dinding dia ni ada liang pori-pori. Liang pori-pori ni macam lubang tapi sangat kecil. Okay, mula-mula tu memang gas-gas ni tak boleh keluar. Tapi bila keluar kita biarkan lama-lama, gas ni boleh keluar melalui liang pori yang terlalu kecil tu. So sekarang dia beritahu yang mana, balon mana yang akan jadi kecil dulu. Maksudnya balon mana yang zarah-zarah gas dia akan lebih banyak keluar. Tu maksud dia kat sini. Di sebalik soalan ni dia nak tanya gas mana yang lebih banyak keluar. So kalau kita nak tengok sebabkan liang pori ni terlalu kecil kan, so jadi zarah gas yang akan keluar adalah zarah gas yang paling kecil. Macam mana kita nak tahu siapa zarah gas paling kecil? So kita kena kira dia punya molar mass. So daripada bila kita dah dapat molar mass dia, kita bolehlah simpulkan, we can conclude that the smaller the molar mass means that the smaller the size of gas particles. Zarah gas tu semakin kecil bila molar mass dia kecil. So bila zarah gas tu kecil maksudnya dia mudah nak keluar. Bila mudah nak keluar jadi makin kecil lah dia punya size balloon after one day. Kalau banding dengan molar mass yang tinggi, size zarah gas dia lebih besar, so dia susah, lambat nak keluar melalui pori-pori balon yang kecil tu. So nak cari jawapan dia, kita kena cari molar mass of each type of gases. Tengok CO2 berapa, C4H10 berapa, O2 berapa, N2 berapa. Okay, macam mana nak tengok molar mass dia? Okay, so macam biasalah, tahu kan kira molar mass ataupun GC molar. So molar mass for carbon dioxide, contoh carbon dioxide, so C ada 1 C tambah dengan 2 O. C adalah 12 tambah dengan 2 darab 16 dapat 44. Itu untuk CO2 dan seterusnya. Yang lain-lain pun kira berapa. Okay, so apa jawapan awak? Dapat berapa? CO2 44. C4H10 berapa molar mass? Berapa GC molar untuk C4H10? Lah janganlah senyap je, takut teacher. Tolong. 58. Berapa? 58. Pandai. C4H10 dia punya molar mass dia 58. Seterusnya untuk O2. Berapa molar mass untuk O2? O2 berapa? 32. Okay, good. Last kali N2 berapa dia punya molar mass? 28. 28. So antara 44, 58, 32, 28. Siapa paling kecil? Nitrogen. So nitrogen iaitu 28. So the answer is D. Okay. Seterusnya kita tengok number 2. What is the meaning of Avogadro constant? Apa maksud di sebalik pemalar Avogadro? So kita tahu Avogadro ni nombor dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Apa ni 6 darab 6.02 darab 10 kuasa 23? Ini apa ni? Ni dia menunjukkan apa? Adakah dia menunjukkan mol, adakah dia menunjukkan GSIM, adakah dia menunjukkan isi padu? 6.02 darab 10 kuasa 23 ni apa? Menunjukkan apa? Particles. Yes, number of particles in one mole, ataupun kita kata bilangan zarah dalam 1 mol. Kalau teacher cakap dekat suami teacher dia orang fizik. Dia tak suka benda-benda kecil ni. So teacher selalu cakap kat dia. Teacher sayang kat dia 6 darab 10 kuasa 23 lebih daripada tu. Maksudnya lebih tinggi, lebih besar daripada pemalar
Avogadro. So orang sains je, orang kimia je yang tahu apa itu 6.02 times 10 to the power of 23. I love you more than 6.02 times 10 to the power of 23. Orang kimia je yang tahu, orang lain tak tahu. So biarlah kita yang tahu, so kita boleh cakap kat dia orang. Biar dia orang pinga-pinga, dia orang tak tahu. Maksud dia itu adalah bilangan zarah dalam 1 mol. So the answer is D. Okay. Kita tengok nombor 3. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Okay, good. So kita teruskan dekat nombor 2. Sekarang ni dia beritahu soalan, what is the number of nitrate ions? Nak number. Dia nak number of nitrate ion. Bilangan ion nitrat. So bila ada perkataan number of blah blah ions, ini maksud dia bila dia kata bilangan ion, ini adalah number of particles. Bila kata number of particles, automatic dia terus jadi berkait dengan Avogadro constant, pemalar Avogadro. Itu awak kena alert. Ingat, bila dia kata what is number of mole, itu mungkin ada kaitan dengan mass, ada kaitan dengan isi padu, banyak kaitan. Tapi bila dia kata number of ion, number bilangan ion, ini sangat memerlukan Avogadro constant. Okay, so kita sambung balik. Into mole of iron 3 nitrate. Number of mole dia dah beri. Number of mole dah ada. Iaitu 2 mole. Dia dah bagi tahu dah 2 mole iron 3 nitrate. So sekarang ni macam mana kita nak cari? So awak tengok, awak pecahkan dulu. Pertama sekali awak pecahkan dulu. Ni, iron 3 nitrate ni, ferrum 3 nitrat ni awak brokenkan dulu. Maksud teacher brokenkan, relaikan dia dulu. FeNO3 bracket 3. Okay, FeNO3 close bracket 3. So maksud dia dekat sini, kita kena pecahkan dia. Ini kita panggil sebagai chemical formula. Formula kimia. Ini kita panggil sebagai formula kimia. Sekarang kita pecahkan dia kepada formula ion. Pecahkan kepada formula ion. Mana formula ion ni? Maksud dia tukarkan kepada Fe, tukarkan kepada NO3. Maksudnya kita ceraikan dia. Sebab kenapa kita ceraikan? Kita nak tengok ada berapa Fe, ada berapa NO3. Ada berapa iron 3, ada berapa ion nitrate. Okay, so bila kita nak tengok ada berapa, tengok dekat bawah ni. Tengok dekat bawah ni. Fe, ada nombor tak bawah ni? Tak ada kan? So maksud dia 1. Maksudnya ada 1 mol ion Fe. Apa cas ion Fe? Nak tahu cas ion Fe, naikkan ni. Hint dia, naikkan yang 3 ni ke atas. Maksudnya cas ion Fe adalah 3 positif. Kenapa teacher tahu positif? Sebab untuk ionic compound yang depan ni, yang depan adalah cation, cas positif. Mesti cas positif untuk ionic compound. Yang duduk depan ni mesti ion cas dia positif. So nak tahu apa cas Fe, kan sebelum ni kita turunkan ke bawah. Ni bila kita nak pecahkan dia balik, kita naikkan balik 3 ni, naik ke atas jadi 3 positif. So maksudnya dalam setiap ferrum 3 nitrat ataupun iron 3 nitrate ada 1 mol Fe3 positif. Dan how many mol ion nitrate? So kita tengok kat sini. Ada berapa NO3? Nampak? Ada 3. So kat sini ada 3 mol NO3. Apa cas NO3? Dekat sini 1 kan? So bila kita naik ke atas semula, dia akan jadi 1. Cas dia negatif. So untuk iron 3 nitrate, ferrum 3 nitrat, bila kita pecahkan kepada ion-ion dia,
ia mempunyai 1 mol ion iron 3 ataupun 1 mol Fe3+ dan 3 mol NO3 minus. Teacher tulis kat sini in 1 mol 1 mol FeNO3 is equal to 1 mol Fe3+ and 3 mol NO3 minus. Ini kalau 1 mol. Tapi sekarang soalan beritahu, kalau 2 mol, dia tanya kalau 2 mol berapa? So darabkan je lah. So kalau 1 mol ada 1 mol Fe3+ dengan 3 mol NO3 minus. So kalau ada 2 mol, so darabkan 2 lah. So kalau darab 2, so 2 mol iron 3 nitrate atau 2 mol FeNO3 and FeNO3 3. So dia akan produce 1 darab 2, 2 mol of Fe3+ and 3 darab 2 sama dengan 6 mol NO3 minus. Okay. So sekarang ni kita dah dapat number of mol. Soalan nak berapa bilangan ion dia? Dia nak bilangan zarah iaitu ion. Dia nak number of particle iaitu number of ion. So kita dah ada number of mol for nitrate is 6 mol. Isn't it? So kita ada 6 mol NO3 minus. So kalau kita nak cari number of ion is equal to 6 times 6.02 times 10 to the power of 23. Awak dapat berapa? D. 3.612. Darab 10 kuasa 24. So tu, macam tu. Jelas tak yang ni ada masalah tak untuk calculate the number of ion, untuk kira bilangan ion? Tak ada. Tak ada, oi. Okey tak tu? 58, 32. Okey, banyak yang dekat message. Saya tak perasan punya, teacher baru baca. Okey, Alhamdulillah, thank you everyone. Respon dekat message punya, saya tak perasan. Okay, good, very good. So kita tengok number 4. Number 4. Ni soalan senang je. Macam malodeh je. 8 atom of element X. So 8 atom of element X has same mass as 2 atoms of tellurium. Tellurium kan nama dia macam sarkastik betul nama dia tellurium. Tak nak buat macam mana, tak kisahlah. So ni 8 atom X mempunyai GSIM yang sama dengan 2 atom tellurium. So macam mana jalan kerja dia? Simple, very simple. 8X sama dengan 2 telur, 2 Te. So given that the relative atomic mass for telur adalah 128. So equal to 2 darab 128. So what is the relative atomic mass for X? Apa GSM atom relative untuk X? So kita just darabkan ni X is equivalent. Berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? 2 ni akan jadi 256 bahagilah 8. So dapat berapa jawapannya? 32. Pandai. 32. So the answer is C. C. Pandai. InsyaAllah dah ready dah nak ambil SPM ni. Okay, so kita tengok. What is the percentage number 5? What is the percentage composition by mass of water? Ni pun insyaAllah kacang malodeh je ni. Percentage by mass of water in hydrated iron to sulfate. Dia nak peratus komposisi GSIM bagi air. Apa formula air? Boleh teacher tahu apa formula air or water?
Apa formula? H2O. Good. H2O. So, sekarang ni kita punya bahan adalah ini. Ni bahan utama kita. FeSO4.7H2O. Sekarang kita punya masalah, kita nak cari percentage of mass for H2O. Ada berapa dekat dalam ni, benda Allah ni. Okay. So bila kita nak cari percentage of H2O, macam mana kita nak cari? So kita kena mula-mula, kita kena kira. What is the molar mass? Apa molar mass untuk bahan ni? What is the molar mass untuk keseluruhan bahan ni? Semua ni, apa molar mass dia? Kena cari molar mass of hydrated iron 2 sulfate. The same molar untuk untuk ferrum 2 sulfat terhidrat ni. So macam mana nak cari molar mass dia? Tambahkanlah. Fe ada berapa? Ada 1 Fe tambah 1 S tambah 4 oksigen tambah. So 7 ni darabkan dengan semua depan ni. Okay, 7 darab H ada 2, 7 darab O ada 1. So ada 14 H tambah 7 oksigen. Ini teacher nak bagi nampak siapa yang awak kena tambahkan. Okay, siapa yang awak nak kembangkan. 7 darabkan dengan 2H, 7 kena darabkan juga dengan 1O sebab 7 ni kat depan. Jadi dia hak milik yang kat belakang semua. So bila awak tambahkan semua, maksud dia 56 tambah 32 tambah 4 darab 16 tambah 14 darab 1 tambah 7 darab 16. So berapa molar mass of hydrated iron 2 sulfate? Berapa dia punya GC molar dia? Teng. Cuba kira. 278. Exactly, correct. 278. Sama macam teacher kira. Okay. So sekarang ini adalah molar mass. Bila kita nak cari apa percentage composition by mass, rumus untuk kita cari peratus komposisi jisim. Okay, maksud dia peratus jisim. Kadang-kadang dia tanya berapakah peratus jisim karbon dekat dalam pentanol. Berapa peratus jisim nitrogen dekat dalam urea. Calculate the percentage by mass of nitrogen in urea. Calculate percentage by mass of carbon in diesel. Contoh. Tak kisahlah apa pun bahan-bahan yang dia bagi, percentage mass apa dia bagi, formula dia tetap sama. Bila kita nak cari percentage by mass is equal to bahan, maksud dia of apa yang kita nak. Kalau carbon lah. Kalau contoh dia kita nak air lah, H2O lah. Of apa? Apa bahan yang kita nak cari itu. Okay. Bahagi dengan molar mass of compound. Molar mass compound yang diberi. Kalau dia nak cari carbon dekat dalam diesel, so kita kena cari mass of carbon bahagi dengan molar mass of diesel. Contoh, kalau kita nak cari mass of nitrogen in urea, so mass of nitrogen dekat dalam urea tu bahagi dengan molar mass of compound. Sekarang dalam kes kita ni, kita nak cari percentage of water. Okay, percentage composition by mass of water. So sama juga dengan ini, kita kena cari mass of water bahagi dengan molar mass of substance ataupun of compound. Compound dia apa? Inilah hydrated iron 2 sulfate ataupun ferrum 2 sulfat terhidrat, darabkan dengan 100. So mass of water kita berapa? Ni water kita ni. This is our water, 7H2O. Kena ambil 7 ni. 7 ni kena ambil. Sebab apa? Sebab memang dalam ferrum 2 sulfat terhidrat ni memang ada 7 mol air. So 7 ni kena ambil dan kena darab dengan semua. Okay, sebab 7 ni memang dia punya formula kimia. Bukan nak balancekan chemical equation. Ini
Ini bukan chemical equation ya sayang-sayang. Ini bukan persamaan kimia. Sebelum ni teacher ada ceritakan kalau nak balancekan persamaan kimia, bila depan dia ni, jangan kira bila nak cari molar mass kan. Tapi dalam kes ni, ini bukan persamaan kimia ya sayang. Ini adalah formula kimia untuk hydrated, untuk bahan yang terhidrat. Bahan yang terhidrat ni maksud dia dalam dia tu ada campuran air yang dah kering. Macam ikan kering. Maksudnya dalam bahan ni ada air 7 mol. Okay. So maksud dia awak kena kirakan, masukkan sekali 7H2O. Sebab ini adalah formula kimia. This is chemical formula, not chemical equation. Kalau chemical equation dia mesti ada reactant dan juga produk. Dia ada bla bla bla. Lepas tu dia depan dia ada yang coefficient untuk balance kan tu. Okay, tapi yang ni 7 ni kena take consider. Sebab dia adalah a part of hydrated iron to sulfate chemical formula. Ini formula kimia untuk ferrum 2 sulfat terhidrat. So kita kena kira mass of water which is 7 times H2O ni maksud dia 7 times 2 14 lah. So 14H tambah dengan 7 oksigen. Maksud dia 14 darab 1 tambah 7 darab 16 bahagi dengan 278 darab 100. So dapat berapa? Cuba kira 45. dapat berapa? 45. Dapat C. 45.32%. Pandai. 45.32%. So setakat ni ada soalan tak? Ada masalah tak setakat ni? Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. So kita, teacher rasa kita bincang sampai nombor 5 dulu sebab nombor 6 ni agak panjang. InsyaAllah nombor 6 kita akan, itulah teacher nak tanya pendapat awak lah. Okay. So yang ni hari ni selesai lah. Cuma nak bincang sikit je lagi tentang untuk program ni. Pada pendapat awak, nak diteruskan ataupun kita stop dulu sebab dah belajar. Tu teacher nak pendapat awak. Pada pendapat teacher, sebelum awak keluarkan pendapat awak, pada pendapat teacher sebagai pengendali kepada program ni, teacher sangat-sangat happy kalau kita boleh teruskan. Sebab hanya dengan pelantar, dengan cara ni sahaja yang teacher boleh bantu awak during the PDPR. Okay, sebab pengalaman kami daripada SPM 2020, kami tak sempat buat kelas tambahan. So banyak pelajar yang near miss, banyak pelajar yang dapat D. Kalau sebelum ni Puan Umaimah boleh hasilkan lebih daripada satu kelas yang dapat A. Maksudnya ada 2 kelas kan. Maksud dia dalam out of 30 tu 20 orang kot boleh dapat A. Sebab adanya program latih to be. Ada kelas tambahan petang. Kalau awak tengok senior awak waktu SPM 2019, diorang punya kelas setiap hari balik, setiap